Okey, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera dan salam kuasa ketiga. Jika audio jelas boleh tolong maklumkan di ruang komen, share ramai-ramai dan sertai Telegram saya Regi Jesse Rita Udin ya. So, ramai minta saya ulas ya satu pendedahan mengejutkan oleh Setpol Anwar. So, mereka merujuk saya kepada actually benda ni tengah tular lah. Tengah tular di media sosial, di mana Setpol Anwar telah menjadi tetamu di dalam satu podcast yang dilihat pro kerajaan. So di dalam podcast itu ada satu segmen di mana Setiausaha Politik Anwar ni telah membuat satu kenyataan berhubung dengan beberapa insiden yang berlaku sebaik selepas PRU 15 berakhir dan kiraan undian sedang dibuat di Bagan Datuk. So Setpol Anwar ni sebenarnya bertanding menentang Zaid Hamidi. Okey, so kita tahu Zaid Hamidi ni menang tipis di Bagan Datuk dengan undi 300 lebih dan undi rosak lebih kurang 800 lebih lah. So saya bacakan satu artikel yang tengah tular. Okey, kemudian saya buat komen ringkas ya. So orang minta saya ramai tengah bercerita benda ni, dan dia kata oh ada konspirasi, ada apa. So saya baca ya. Pendedahan mengejutkan oleh Setiausaha Politik Anwar Ibrahim baru-baru ini bahawa beliau diarahkan oleh Presiden PKR untuk tidak mencabar kemenangan tipis lawannya Ahmad Zaid Hamidi, sekali lagi mengembalikan kontroversi di sebalik pembentukan kerajaan. Okey. Di Temu Bual, sebuah podcast pro kerajaan baru-baru ini, Syamsul Iskandar berkata beliau merasakan sesuatu yang pelik apabila pengiraan kertas undi di Bagan Datuk masih belum tamat sehingga lewat malam, walaupun jelas beliau bakal menewaskan Zaid di kubu kuat Presiden itu. Saya dapat panggilan telefon Anwar pada 2:30 pagi. Katanya ketika ditanya kemenangan tipisnya sebanyak 348 majoriti di Bagan Datuk. Itu yang menarik sebab di Bagan Datuk ini 60,000 saja undi. Tempat-tempat lain dah umum dah. Di Bagan Datuk tak umum-umum lagi. Menurut Syamsul, beliau mahu pengiraan semula kertas undi yang lazimnya diminta oleh calon sekiranya terdapat perbezaan undi yang tipis. Ya, ketika itu saya cakap kita mesti lawan, kita mesti pastikan betul-betul undi rosak dekat 800. Macam mana pula saya kalah 348? Kita mahu terus lawan. Bagaimanapun Syamsul berkata Anwar tidak mengambil pendirian sama. Dia telefon saya, dia kata okey, saya kagum dengan anda punya kerja kuat di Bagan Datuk dan sebagainya, tapi Sam, kita dah nak tubuh kerajaan. Zahid telah pun keluar surat tanda tangan untuk menubuhkan kerajaan, kata Syamsul dalam podcast Apa Cerita. So okey, orang beri bayangan ada konspirasi besar. Sebenarnya Syamsul atau Setpol Anwar ni nak kata ada konspirasi besar di belah Syamsul ni, saya tak kira there is enough information to say that lah. Tak ada maklumat yang cukup untuk memberitahu ada konspirasi besar. Pokoknya lewat ke tak lewat ke, bayangan diberikan oleh Syamsul ada yang tak kena. Mengapa lewat? Mengapa ada 800 undi rosak sampai Zahid boleh menang tipis 300? Saya nak kiraan semula, Anwar beritahu jangan. So dia telah mendedahkan bahawa Anwar telah menghalang dia daripada membuat kiraan semula, dan dia telah mendedahkan bahawa dia hairan mengapa undian pengiraan sampai lewat malam di tempat yang dia ada 60,000 pengundi. So of course ada bayangan seolah-olah something, ada konspirasi sana dalam pengiraan yang menyebabkan Zaid menang and all that stuff, tetapi benda ni tak clear. Dia bukan kata ada, dia bukan kata tak ada. So benda tu tak usah bincang lah. Okay? Tetapi apa yang menarik dalam pendedahan Syamsul atau Setpol Anwar adalah berkenaan Zaid. So menurut Setpol Anwar, Anwar memberitahu dia bahawa Zahid sudah pun keluar surat tanda tangan untuk menubuhkan kerajaan. So ini sejajar dengan apa yang telah saya dedahkan sebaik selepas PRU 15, iaitu Zahid sudah pun membuat keputusan akan kerjasama dengan Anwar
pada hari pilihan raya tanpa bincang dengan MP-MP BN yang lain. Okey, so maknanya apa yang didedahkan oleh Tajuddin Abdul Rahman benar. Mereka sudah putuskan sebelum PRU 15 lagi, dan juga Zahid kemudiannya mempengerusikan satu mesyuarat Majlis Tertinggi Barisan Nasional yang sebulat suara memutuskan bahawa Barisan Nasional tidak akan duduk dalam kerajaan maupun tidak akan sokong calon kerajaan maupun calon Muhyiddin, dan akan duduk dalam berkecuali itu semua seolah-olah sandiwara lah oleh Zahid. Dan ini mungkin menjelaskan mengapa setelah mendapat persetujuan semua MP bahawa mereka tidak akan sokong Anwar maupun Muhyiddin, timbul warkah rahsia yang didedahkan oleh Anwar Musa ketika Zahid pergi menghadap Agong. Dan berdasarkan pendedahan Anwar Musa yang tidak disangkal, malah secara tidak langsung telah diakui oleh Zahid sendiri dalam majlis mesyuarat majlis yang berlaku selepas itu, Zahid menulis sana semua MP BN bersetuju untuk sokong Anwar, walhal sebenarnya mesyuarat yang diadakan sebenarnya MP tidak setuju. Sebab itu selepas warkah itu didedahkan oleh Anwar, berlaku satu mesyuarat yang panas di mana ramai MP bengang dengan Zahid, sampai ada MP yang minta Zahid letak jawatan. So apa yang Setpol Anwar dari sudut orang nak saya beritahu bahawa Setpol Anwar telah terlibat konspirasi? No, tak ada apa-apa yang menunjukkan Setpol Anwar terlibat dalam konspirasi. Ada orang beritahu Setpol Anwar telah mendedahkan Anwar melakukan konspirasi. No, tak ada apa-apa konspirasi di belah Anwar pun. Kalau Anwar suruh, jangan kira itu bukannya sesuatu yang dah melanggar apa-apa peraturan ataupun undang-undang berkaitan dengan pilihan raya. Ianya cuma mendedahkan bahawa Zahid telah pun bersetuju tanpa merujuk kepada ahli-ahli parlimen. That's all yang saya dapat dari situ. Dan ini bukan perkara baru. Kita pun sudah tahu secara tidak langsung, pengakuan-pengakuan sana sini secara tidak langsung. So semua orang sudah dapat tahu benda ni. So dari sudut ada sesuatu yang melanggar undang-undang ke peraturan, there is nothing. Tetapi ini cuma mengesahkan, ya, dan ianya datang dari mulut Setpol Anwar sendiri. Okey, saya baca satu komen saja. Effendi Mamin, apa masa podcast anak DK pun dah mengaku yang memang forum dengan BN tadi kira okey ya. So anyway, that's all lah. There is nothing yang dikira sesuatu yang incriminating, yang bersifat satu kesalahan ke apa, tak ada. Dari sudut undang-undang semua tak ada. Ya, there is nothing actually. Cuma dari sudut politik, percaturan politik, sesuatu telah didedahkan secara mungkin tidak sengaja oleh Setpol Anwar sendiri. Ya, that's all. Okay. So sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.